سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبي الله لديني، حسبي الله لمن آمني، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند المسألة في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله الذي لا إله إلا هو توكلت وإليه أنيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalil haramik wa bi siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifa antuhimad dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian kita pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala yang memasya, insyaAllah, untuk lagi barakah. Sambil kita share pagi ini, kita mulakan surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita ajarkan pada Tuan Guru Nik Abdul Aziz, InsyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah sama-sama kita join, kita share pagi ni. Mohon share, insyaAllah. Sama-sama kita share untuk duha pagi ni. Mohon share di Facebook, WhatsApp, insyaAllah.
InsyaAllah kita sambung tafsir ayat 28 kitab Tuan Guru. InsyaAllah bukan kita tafsir, kita baca tafsir insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Surah Hud ayat nombor 28 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntum ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi wa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, serta ia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati, maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya? Surah Hud ayat nombor 28. Ini sambungan pada semalam ayat 27. Tengok sama-sama, kita tengok tulisan Tuan Guru. Bagi seorang Nabi yang awal-awal lagi sudah tahu bahawa perkara yang diajarnya tidak semestinya diterima orang dengan segera. Bagaimana dia menjawab hujah Al-Malak. Ini sambungan semalam. Al-Malak ni gulungan ketua-ketua pemimpin yang masih terus tegar tidak mahu terima Nabi Nuh. Perangai tersebut sampai sekarang pun dibawa-bawa juga, walaupun dalam keadaan Muslim. Masih lagi ketua-ketua pemimpin-pemimpin tak hendak menerima bab ajakan alim ulama. Perangai itu terbawa sampai sekarang. Itu yang dipanggil dalam Al-Quran Al-Malak, iaitu pimpin-pimpin yang tidak mahu bab kematian. Dia tak suka bercerita dengan bab kematian. Dia tak suka bercerita tentang ataupun tidak mahu menerima bab agama sebenar. Qala ya qaumi, wahai tuan-tuan yang telah mempelekehkan saya hendak cakap begini. Ara'aitum, apa pandangan tuan-tuan semua? In kuntum ala bayyinatin, sekiranya saya ini mempunyai hujah yang jelas, dan hujah ini saya boleh terangkan dengan jelas-jelasnya, sejelas-jelasnya sehingga tuan-tuan faham. Mir Rabbi, hujah ini datang daripada Tuhan saya sendiri. Saya belajar dengan Tuhan sendiri, bukannya belajar dengan tok ayah ataupun ustaz ini. Hujah Nabi Nuh. Nabi Nuh menjawab persoalan mereka dalam bentuk soalan dan pada waktu yang sama. Nabi Nuh mencubit sedikit supaya mereka terasa pedih. Tidak mengapalah tuan-tuan hendak kata saya ini bodoh. Jenis orang yang tidak mengaji, atau hendak kata anak-anak murid saya ini jenis orang yang bodoh, yang berfikiran selapis. Ini bererti tuan-tuan mengaku bahawa tuan-tuan semua cerdik. Kalau sudah cerdik sangat, cuba tuan-tuan berfikir secara dua lapis berkenaan hujah saya ini. Cara Nabi Nuh. Nabi Nuh disergah oleh Al-Malak ataupun orang yang tidak mahu menerima bab agama. Ada pula strategi yang lain Nabi Nuh gunakan, iaitu menyentak sikit, sentap sikit pada perangai kaumnya. Itu yang panggil mencubit sedikit supaya mereka terasa pedih. Saya dilantik oleh Allah Ta'ala untuk menjadi Nabi. Apabila Tuhan melantik saya menjadi Nabi, sudah tentu tuan-tuan semua bukannya Nabi.
kerana hanya seorang saja Nabi yang dilantik untuk sesuatu kaum. Oleh sebab saya ini Nabi, maka saya berada dalam keadaan cerah. Tuan-tuan sendiri, oleh sebab tidak menjadi Nabi, maka tuan-tuan berada dalam kegelapan. Pukul habis. Maksudnya kena renung kita. Nabi Nuh guna strategi lain yang diarahkan Allah Ta'ala untuk bercakap, sentap sikit pada kaumnya supaya terasa pedih sikit dengan sentapan itu. Adakah orang yang duduk dalam gelap boleh duduk terus menerus, atau dia akan meraba-raba mencari tempat yang cerah? Apabila tuan-tuan terus menerus duduk dalam kegelapan dan berasa sedap, yakni selesa duduk dalam gelap, ini berarti tuan-tuan semua bodoh. Tidak perlulah saya bawa hujah yang lain. Direct to the point. Nabi Nuh menanya pada kaumnya, adakah tuan-tuan duduk di dalam kawasan gelap yang mencari-cari? Bila terus duduk dalam gelap dan berasa sedap, selesa dalam gelap ini, berarti tuan-tuan semuanya dalam keadaan bodoh, jahil, tak nak mencari bab kecerahan. Orang yang cerdik apabila keadaan gelap sedikit, mulalah dia mencari mancis lampu ataupun membuka pintu untuk mendapatkan cahaya cerah. Kalau tuan-tuan cerdik sungguh, sudah tentu tuan-tuan akan belajar dengan saya, kerana saya mempunyai lampu cerah daripada Tuhan. Kalau tuan-tuan tetap duduk dalam kegelapan, artinya tuan-tuan semua bodoh. Ni pukul habis. Ini cara bagaimana Nabi Nuh cekik ataupun herdik supaya boleh diterima oleh orang yang berakal fikiran. Sekarang ini pun kita boleh cekik sama ada ketika berceramah ataupun semasa mengajar, walaupun amalan cekik tidak berapa sesuai diamalkan, kerana boleh menyebabkan kita dicekik semula. Kadang-kadang orang lain apabila hendak membalas cekikan kita ini, dia akan mencekik tidak kira di mana. Jika kena kepala, kepalalah. Jika kena lutut, lututlah. Lebih-lebih lagi bagi orang yang fras, sekali-sekala bolehlah kita sindir. Nabi Nuh pun mencekik juga disebabkan teruk sangat kena singgung. Walaupun sebagai tok lebay kita diajar supaya bersabar, tetapi menurut agama kesabaran itu ada caranya. Kena sentap juga. Orang yang memang hebat kedegilan, degilnya beragama ni, bukan zaman Nabi Nuh. Bukan zaman Nabi Nuh saja, zaman sekarang pun masih terus kedegilan. Walaupun Allah dah sentap dengan keadaan semasa sekarang. Allah peringatkan hebat lagi zaman sekarang. Dah disentap. Maksudnya apa? Sentapan COVID-19. Allah dah ingat supaya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang manusia keras, atau yang pergi dicekik, cara cekik macam kita sentap supaya biar dia tersedar ataupun terasa apa yang dibuatnya sama ada benar ataupun tidak. Ini cara yang diceritakan oleh Nabi Nuh. Lagi-lagi Nabi Nuh lagi disinggung dengan kaumnya sendiri. Dia berseorangan, pengikut tak seberapa ramai. Bayangkanlah 800 tahun dakwah, 80 yang ikut. Umurnya panjang lah. Umur kaum Nabi Nuh ni panjang umur, tapi bagi umur panjang pun masih lagi tak kedengaran, tak ada kesedaran. Orang sekarang panjang tak umur, ada yang panjang umur pun masih lagi tak ada bab sedar, masih lagi terkejarkan dengan bab dunia. Kalau orang hentam kita, kena duduk diam sebab kita ni tok lebay. Tindakan sebegini tidak betul. Itu tindakan tok lebay Melayu, bukannya tok lebay Islam. Tok lebay Islam ialah Nabi Muhammad SAW. Sebagai tok lebay Islam, Nabi juga ada berperang. Kalau diikutkan perangai tok lebay Melayu, tidak betul lah apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila tok lebay Islam sifatnya lain,
dia juga kena melawan dan berperang. Wa atani rahmatan min indihi, dan Allah memberikan rahmat kenabian kepada saya daripada sisinya. Fa ummiyat alaikum, tiba-tiba dengan sebab Tuhan beri kepada saya, Tuhan tidak beri kepada tuan-tuan. Anulzimukumuhu, anulzimukumuha, adakah kami terpaksa memaksa tuan-tuan ingat? Wa antum laha karihun, wa antum laha karihun, sedangkan tuan-tuan tidak bersetuju. Tuan-tuan semua duduk dalam gelap. Apabila duduk dalam gelap, adakah terpaksa saya mengerah tuan-tuan pergi duduk dalam cerah? Tidak menasabah sedikit pun. Kaedah orang-orang cerdik, bila gelap dia akan mencari cerah, bila lapar dia akan mencari makanan, dan bila mengantuk dia akan mencari bantal. Kalau hendak ajar sampai ke peringkat itu, apakah maknanya kecerdrikan ini? Nabi Nuh menerangkan kepada kaumnya, bab kegelapan, takkan sampai kita nak ajar mencari tempat yang cerah. Nak makan dah lapar, takkan nak ajar kita nak mencari makanan. Takkan benda-benda basic macam tu nak diajarkan terus. Kalau kena paksa juga, artinya tuan-tuan tidaklah cerdik, bahkan semuanya bodoh. Ni keras. Kalau tuan-tuan semuanya bodoh, maka serupalah dengan anak murid saya yang tuan-tuan kata mereka bodoh. Apabila anak murid saya bodoh dan tuan-tuan sendiri juga bodoh, artinya sama-sama bodoh. Duduk diam-diam sudahlah. Mengapa asyik tuduh menuduh orang bukan-bukan? Dia bagi terus. Maksud apa? Kaum Nabi Nuh ni yang Al-Malak punya grup memang nak menuduh Nabi Nuh, murid dia memang dia katakan jahil ataupun bodoh, tarafnya rendah. Al-Malak ni dia menuduh, suka menghina. Memang betul dia bekerja dengan Al-Malak ni, murid-murid Nabi Nuh, tapi sebenarnya dia mengikut, dia lagi cerdik sebenarnya, pasal dia berfikir dia boleh ikut, dia boleh terpengaruh dengan Nabi Nuh. Pasal apa? Yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Al-Malak ni tidak mau nak bersama dengan Allah Taala, tak nak percaya dengan Allah Taala. Akhirnya Nabi Nuh beritahu, dia kata anak muridnya bodoh, dia pun sama juga levelnya. Pasal apa? Tak nak mencari cahaya di luar, walaupun dia tahu dia dalam keadaan kegelapan. Ini cara Nabi Nuh berhujah dengan kaumnya. Tuhan membawakan cerita Nabi Nuh ke dalam Al-Quran dengan tujuan supaya kita membacanya. Bila kita membacanya, kita akan mengetahui perkara yang Tuhan ajar kepada Nabi Nuh, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Jadi sebanyak mana ajaran yang Tuhan ajar kepada Nabi-Nabi itu, kita ambil kesemuanya untuk kegunaan kita. Ini akan menyebabkan umat Nabi Muhammad menjadi orang yang paling cerdik di muka dunia, kerana ilmu yang ada pada kita merupakan kumpulan ilmu-ilmu para Nabi sepanjang zaman. Untungnya umat akhir zaman sebenarnya. Pasal apa? Kita sebagai pengumpul semua daripada hujah-hujah daripada dulu, sampailah pada Nabi kita, Nabi yang akhir zaman, Nabi yang last sekali, Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita ni disuruh membaca cerita dalam Al-Quran. Tujuan supaya kita membacanya. Bila kita membacanya, kita akan mengetahui perkara yang Tuhan ajar, yang Allah ajar kepada Nabi Nuh, yang Allah ajar kepada Nabi Muhammad, yang sebelum tu Nabi Ibrahim, ditunjukkan dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran. Jadi sebanyak mana ajaran yang Tuhan ajar kepada Nabi-Nabi itu,
kita ambil kesemuanya untuk kegunaan kita. Ini akan menyebabkan umat Nabi Muhammad menjadi orang yang paling cerdik di muka dunia, kerana ilmu yang ada pada kita merupakan kumpulan ilmu-ilmu para Nabi sepanjang zaman. Untungnya kita tak perasan pasal apa kita boleh mengaji daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, last sekali Nabi Muhammad SAW. Semuanya kita ketahui. Pasal apa? Pengajian itu semua daripada rangkuman Nabi yang pertama sampailah Nabi yang akhir. Untung tak kita? Sebenarnya untung. Ditulis pula dalam Al-Quran. Semua dirangkumkan. Kena pula zaman sekarang, zaman moden. Cukup dengan PDF, cukup dengan software dia. Klik saja kita tahu Nabi Ibrahim cerita macam mana. Klik saja Nabi Isa, condition dia macam mana. Klik Nabi Musa cerita dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan macam-macam. Cepat kita boleh klik. Kena ada pula sekarang dengan tadabbur Quran. Semua kita sepatutnya umat Islam zaman akhir ni memang terlalu bijak pasal ilmu di hujung jari. Tetapi oleh sebab kita berasa ilmu yang datang dari Eropah tu lebih berharga, menyebabkan kita tidak menghargai ilmu Tuhan. Akhir sekali kita menjadi bodoh sepanjang masa. Kerana itu, mengaji yakni belajar dengan orang yang bodoh, akhirnya sama-sama bodoh. Kalau orang Eropah itu tidak bodoh, mereka tidak akan menolak Islam. Yang diceritakan oleh Tok Guru, ya, pasal apa? Kita ni dari dijajah, dari didik, kita berasa hebatnya ilmu daripada Eropah, ataupun harga yang tinggi pada ilmu pada barat Eropah tersebut menyebabkan kita tidak langsung menghargai ilmu yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni itu yang kita jadi bodoh sebenarnya. Akhir sekali kita menjadi bodoh sepanjang masa kerana kita mengaji, belajar dengan orang yang bodoh. Orang Eropah tidak menerima Islam. Dia cuma ilmu dia saja. Akhirnya sama-sama kita bodoh. Kalau Eropah itu tidak bodoh, maka mereka tidak akan menolak Islam. Orang Eropah yang cerdik, dia akan terima Islam. Itu sekarang makin cerdik orang Eropah, makin berbondong-bondong orang Eropah terima bab Islam. Ini kena-kenong kita ayat 28 menceritakan kita kena sentap sedikit dalam bab dakwah. Jangan kita buat lawak saja, jangan kita buat baca je, cuma kita kena sentap sikit supaya dia sedar dia di mana sebenarnya. Adakah dia dalam golongan cerdik ataupun dalam golongan yang tak sepatutnya, ataupun dalam golongan yang pandai. Ni batu tak ada lain mengaji Al-Quran, mengaji ilmu agama Islam. Terusnya ayat 29, kita baca ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaku rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Sadaqallahu azim. Surah Hud ayat nombor 29 yang bermaksud, dan ketahuilah wahai kaumku, aku tidak minta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu. Tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman, yakni sebagaimana yang kamu minta itu. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka, dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Tetapi aku nampak kamu semua kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui. Surah Hud ayat 29.
Nabi Nuh, Umat Nabi Nuh berhujah lagi dengan berkata, wahai Nuh, macam mana kami hendak menuruti kamu sedangkan kamu tidak ada harta berbanding dengan aku. Bagaimana Nabi Nuh menjawab? Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaum bangsaku, walaupun aku tidak ada harta, aku datang ke kampung mengajar kamu, memberi ceramah depan kamu, bukannya kerana hendak kempen harta kamu untuk kekayaanku. Ini jawapan Nabi Nuh. Dia niat saja untuk mengajak kepada kaum dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak datang untuk menipu pitih kamu. Duit. Pitih ni panggil duit ataupun wang. Dia datang mengajar situ bukan nak menipu dengan wang dia. Apabila menjadi Nabi, menjadi kewajipan di atas aku menyampaikan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada aku. Jadi kamu tak usahlah bangkitkan masalah harta ataupun upah. Orang-orang yang bersikap sedemikian sekarang pun masih ada lagi. Oleh sebab mereka mempunyai harta yang banyak, maka mereka tidak mahu mengaji ataupun tidak mahu mengajar. Ini tidak betul. Ini nak mengingatkan kita semua, bab harta bukan untuk lain. Harta bukan jaminan kita. Bukan dengan duit pitih, kata Tok Guru. Bila menjadi Nabi, menjadi kewajipan atas dia menyampaikan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi tersebut. Itu sebenarnya. Jadi kita jangan bimbang, bangkitlah bersama dengan masalah harta ataupun upah. Ini kadang-kadang kita nak bangkitkan, kadang-kadang bila nak berceramah ditanya macam mana upah, macam mana. Jangan kita bangkitkan sebenarnya. Jangan kita terminta-minta, jangan kita bangkitkan daripada masjid ke, daripada tempat pengajian ke. Jangan kita bangkitkan bab upah ataupun harta yang nak diberi. Sebenarnya ini nak menyampaikan amanat daripada Rasulullah, amanat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma sampaikan. Jangan kita bangkit sesekali dengan bab upahnya, harta. Orang yang bersikap demikian masih lagi ada zaman sekarang. Kadang-kadang macam-macam ditanya. Sibuk ditanya bab upah, sibuk ditanya bab sagu hati dan macam-macam. Itu bukan sebenarnya, kata Tok Guru. Masih berlaku lagi zaman sekarang. Janganlah buat perangai sebegitu. Tak kira penceramah ataupun yang dibagi ceramah ataupun pengajar. Suka sangat meletak harga, suka sangat nak ini yang kadang-kadang jadi rosak. Jadi tak karuan, kata orang Indonesia. Oleh sebab mereka yang punya harta yang banyak, maka mereka tidak mahu mengaji ataupun tidak mahu mengajar ataupun tidak. Itu pun tidak betul. Dah ada bab ilmu, tak hendak mengajar. Kesilapan besar sebenarnya. Kadang-kadang mengaji hebat, lama. Di Mesir, di Morocco, di Afrika, macam-macam pengajian dia buat. Tapi tak nak share. Tak nak pun share pasal apa. Dah stabil kehidupan, dia tak nak share ilmu dia. Sepatutnya ajarlah. Carilah untuk tempat pengajian. Cari tempat. Walaupun tak ada sekarang berkurung, kita boleh buat macam ni, kita boleh buat online. Jangan bimbang dengan online. Dah ada online secara langsung. Semua orang boleh share, semua orang boleh tengok. Ni Tuan Guru pesan, janganlah kita buat perangai sedemikian yang dalam zaman Nabi Nuh pun dah ada. Ditanya Nabi Nuh tu, berapa upah engkau nak mengajar? Kami ada harta. Nabi Nuh jawab, aku tidak datang untuk menipu pitih kamu. Maksudnya, aku bukan datang pasal nak duit kamu, harta kamu.
Menjadi nabi, aku menjadi nabi, menjadi kewajipan ke atasku untuk sampaikan ilmu yang Allah Ta'ala beri kepadaku. Itu kerja kita. Itu tugasan Nabi Nuh. Dia terangkan kepada kaumnya yang bermain-main dengan harta dan wang ringgit. Harta tetaplah harta, tetapi ilmu itu adalah sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah telah beri kepada manusia sedikit daripada sifatnya, manusia mesti menyebarkannya kepada orang ramai kerana ilmu ini merupakan sifatun kasyifah, sifat yang mendedahkan, iaitu sifat yang boleh menyuluh masa depan hidup manusia. Itu yang dipanggil portion daripada sifat Allah SWT ialah sifatun kasyifah. Ya. Maksudnya Tuhan bila Allah dah bagi kepada manusia sedikit sifatnya, manusia mesti menyebarkannya. Ya. Pasal apa? Ilmu itu daripada Allah, sebahagian daripada sifat Allah Ta'ala. Sifat yang mendedahkan, sifatun kasyifah. Pastikan kita manusia ini mesti menyebarkan kepada orang ramai kerana ilmu itu merupakan sifatun kasyifah. Sifat yang mendedahkan, iaitu sifat yang boleh menyuluh masa depan hidup manusia. Itu hebatnya ilmu. Lebihnya ilmu daripada harta. Harta takat mana nak menyuluh manusia. Ya. Ilmu menyuluh kita sampai ke masa depan. Bukan dunia saja, sampai bab akhirat yang hidup sesudah mati. Ini kena renung, ya. Lebih menyuluh masa depan hidup manusia. Bukan bab dunia saja, mati je. Ilmu terus bawa kepada bab akhirat juga. Selain daripada 2/3 perkara yang orang kampung kritik Nabi Nuh, ada satu perkara lagi yang Allah tidak sebut dalam ayat sebelum ini. Kali ini Al-Malak berkata, wahai Nabi Nuh, macam mana aku hendak pergi mengaji atau belajar bersama-sama dengan orang-orang kampung? Aku ini orang kaya, pakai kain comel-comel. Takkan hendak bersama dengan orang-orang kampung itu. Jadi kalau kamu hendak juga aku pergi belajar, kamu kena halau dulu orang-orang kampung atau buat time khas untuk bahagian aku. Buat jadual khas atau adakan program khas untuk aku. Aku tidak boleh duduk bercampur dengan orang lain. Allah. Perangai orang kaya. Perangai zaman Nabi Nuh, orang kaya, dia terlampau jaga status, ya, dia punya level dia, ya, grup Al-Malak ni, ya, dia minta kepada Nabi Nuh macam mana dia nak belajar bersama dengan orang-orang yang lekeh, orang-orang kampung ini. Dia mengaku dia kaya. Dia kalau berpakaian cantik-cantik semua. Pasal apa? Orang kaya. Takkan nak satu level dengan orang kampung yang selekeh. Jadi kalau dia nak belajar dengan Nabi Nuh kena halau dulu orang-orang kampung ataupun buat time yang khas, jadual yang khas untuk bahagian dia. Jadual khas, program khas untuk orang kaya. Baru dia boleh duduk, tak bersama dengan orang kampung. Nabi Nuh menjawab permintaan mereka, wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku tidak boleh halau orang-orang yang beriman. Orang-orang yang datang mengaji dengan aku ini, walaupun miskin, tetapi mereka adalah orang-orang mukmin. Walaupun mereka berpakaian buruk, tetapi keimanan mereka membuatkan mereka menjadi comel. Bagaimana aku hendak hambat ataupun halau orang-orang begini, lagu ni? Tidak boleh. Nabi Nuh defend, pasal orang yang miskin, orang kampung yang miskin datang mengaji dengan dia adalah orang golongan yang beriman. Orang yang beriman macam mana? Orang yang beriman ni yang mengaji dengan Nabi Nuh, walaupun miskin tetapi mereka ni orang-orang mukmin. Walaupun mereka berpakaian buruk tetapi keimanannya membuatkan mereka menjadi comel, kata Tok Guru.
Comel ni cantik lah, terbaik. Bagaimana dia nak halau orang yang dah cantik macam tu? Cantik ni bukan rupa, bukan apa, tapi dia punya iman dia hebat dengan Allah Ta'ala. Nabi Nuh kata apa? Tak boleh nak dihalau. Innahum mulaku rabbihim. Orang-orang miskin ini akan berjumpa juga dengan Tuhan di akhirat kelak. Jangan fikir orang kaya saja boleh berjumpa dengan Tuhan. Di akhirat kelak orang kaya dan miskin sama-sama berjumpa dengan Tuhan belaka. Adapun yang jahat tidak kira dia kaya ataupun miskin, Tuhan akan sumbat orang-orang yang ini ke dalam neraka. Jadi minta maaflah berkenaan usaha kamu hendak suruh aku buat program berasingan sebab tidak mahu mengaji belajar bersekali dengan orang-orang miskin. Orang miskin dan orang kaya sama-sama menghadap Tuhan belaka di akhirat. Ni nampak? Kadang-kadang ni bukan pandangan zaman Nabi Nuh, zaman sekarang pun ada. Zaman sekarang pun ada. Diasing-asingkan. Bab-bab kuliah-kuliah ataupun ceramah-ceramah. Ada special untuk ni, ada special untuk program ni. Berlaku, masih berlaku. Pasal apa? Di levelize. Program tu untuk sekian level, program ni untuk sekian level. Ni ditegur, Nabi Nuh menegur kaumnya yang berharta, kaum VIP, kaum Al-Malak yang jaga sangat level ataupun status. Ini berlaku zaman Nabi Nuh dan pun berlaku zaman sekarang. Maksudnya tak, program mencari ilmu ni bukan untuk diasing-asingkan. Janganlah sampai kita mengasing-asingkan. Yang miskin pun beriman, yang kaya pun beriman. Tapi bila bab nak dijaga status, ini yang menjadi rosak iman mereka. Tu yang Nabi Nuh kata, jangan fikir orang kaya saja boleh berjumpa dengan Tuhan. Di akhirat kelak, orang kaya dan miskin sama-sama berjumpa dengan Tuhan belaka. Adapun yang jahat, tidak kira dia kaya pun ataupun dia miskin, Tuhan akan sumbat orang-orang ini ke dalam neraka. Orang miskin pun jumpa Tuhan, orang kaya pun jumpa Tuhan. Yang jahat tak kira miskin ataupun kaya, dua-dua Allah campakkan. Perkataan sekarang ni, perkataan yang Tok Guru tulis, sumbat. Masukkan terus. Dipaksa masuk terus ke dalam neraka. Pasal apa? Perangai jahat dia. Bukan pasal dia miskin ataupun kaya. Jadi minta maaflah berkenaan usaha kamu hendak suruh aku buat program berasingan sebab tidak mahu mengaji belajar bersekali dengan orang miskin. Nabi Nuh tolak, reject cadangan orang kaya tersebut. Orang miskin dan orang kaya sama-sama menghadap Tuhan belaka di akhirat kelak. Ingatkan lagi, orang miskin ataupun orang kaya tetap akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala esok di akhirat. Jawapan-jawapan seperti ini menyebabkan orang itu tidak boleh menyanggah kembali kerana jawapan logik ini jelas dari segi keadilan dan kebenaran. Itu caranya. Nak menghadap orang Al-Malak ni, orang yang melawan agama, melawan Nabi, melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena renung kita. Habis dah ayat 29. Kita masuk ayat Kita masuk ayat 30. Kita cuba sampai sebelum My Quran Time. Ini 30, 31 pendek-pendek, insyaAllah. Ayat 30. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Hud, ya. Wa ya qaumin man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tazakkarun. Sadaqallahu azim. Surah Hud, surah nombor 11 ayat nombor 30. Ya, saya sedang baca yang baru muncul. Ini tengah mengaji, sama-sama baca tafsir Tuan Guru Nik Abdul Aziz, insya-Allah. Dah masuk ayat 30.
wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tazakkarun. Maksudnya, dan lagi wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menghalau mereka? Maka mengapa kamu tidak mahu ingatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Surah Hud ayat nombor 30. Nabi Nuh bercakap lagi dengan kaumnya. Ya. Tengok. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum. Kata Nabi Nuh, kamu suruh aku halau orang-orang ini. Katakanlah aku mengusir mereka dan menghalau orang-orang kampung ini supaya jangan mengaji, yakni belajar dengan aku, kerana hendak mengambil hati-hati puak-puak kamu. Bagaimana pula kalau Tuhan menurunkan bala ke atas aku? Siapa yang hendak menolong aku? Sekalipun aku ini Nabi, tetapi aku tidak berkemampuan menghadapi bala seorang diri. Apabila bala turun dari langit, semuanya akan kena belaka. Allah Akbar. Nabi Nuh infokan pada kaumnya. Maknanya dia tidak boleh mengusir kaumnya yang miskin belajar dengan dia. Pasal apa? Disuruh asingkan oleh al-malak ni, kaum yang kaya, kaum yang berpangkat, kaum yang berharta. Kalau aku mengusir orang-orang ini, kemudian bala pun diturunkan ke atas kamu, mahukah kamu menolak bala itu supaya jangan kena ke atas aku? Sudah tentu kamu tidak boleh menolaknya. Lebih-lebih lagi kalau bala itu diturunkan, cepat-cepat benar ia mencari kamu kerana kamu ini kafir. Oleh sebab itu, usahakan hendak menolong aku. Kamu sendiri pun tidak terdaya menolak bala Allah Ta'ala. Ini cara Nabi Nuh mengajar umatnya. Maksudnya kita ni pun sama juga. Ya. Jangan cari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila bala turun, tuan-tuan, ni tengah berlaku, siapa nak menolong? Tak ada siapa nak menolong. Sampai lah ni masih merebak satu dunia, satu alam ni berlaku bala. Maknanya kena renung kita, bila Allah turunkan bala, tak ada siapa nak kita minta tolong. Semuanya tercari-cari, satu dunia masih lagi tercari-cari ubat, vaksin dan macam-macam. Sebenarnya siapa yang kita boleh minta tolong? Ni kena renung ayat Nabi Nuh. Ya, semuanya akan kena belaka. Ya, tak ada siapa yang boleh mengusir bala tersebut. Tak boleh elak, tak boleh ditolak. Kalau kita kena, kita pun sendiri tak mampu. Nabi Nuh kata, dia pun tak mampu, walaupun dia Nabi, dia pun tak mampu nak menolak bala tersebut. Pasal apa? Kalau dia buat silap, dia pun kena. Pasal apa? Allah Maha mengetahui, Allah tu Maha adil. Itu cara, ya. Maksudnya keramu, pasal apa? Pasal kita kafir, kita kufur. Walaupun kita Islam, kita kufur pada nikmat Allah Ta'ala. Orang kafir memang confirm lah kafir. Memang tak nak terima Allah Ta'ala. Yang kita yang Muslim, yang Islam, kita kufur pada Allah Ta'ala. Ya, kita tak nak mohon pada Allah Ta'ala. Kita tindak merayu pada Allah Ta'ala. Nampak? Kita tak nak mengikut apa yang Allah perintah. Kena renung, bimbang kita, ya, dengan maksiat-maksiat yang sebelum ni berlaku. Kemungkinan Allah bagi macam-macam sekarang. Allah bagi peringatan. Tapi cara yang terbaik, jangan diulangi maksiat sebelum itu. Berhentilah, ya, berhentilah buat maksiat, cukuplah. Tak terdaya, kita tak tahu sampai level mana yang kita hadapi sekarang. Ya, mohon kita berdoa, berhenti bab maksiat yang telah lalu. Jangan dibuka balik bab kelab maksiat, kelab arak, tempat minum arak.
tutuplah. Itulah yang sepatutnya. Kenapa nak menangkan juga bab tu? Kenapa nak diraikan juga bab tu? Kita tak tahu apa yang akan berlaku, yang Allah akan turunkan selepas ni. Kalau nak juga, kalau nak tahu sangat juga lepas COVID-19 ni, apa yang berlaku, cubalah teruskan. Tu kalau nak tahu, nak berani, nak mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Allah bagi sekarang ni sebenarnya nak mengingatkan kita balik. Cukup dah janganlah tunggu umur pencen. Janganlah tunggu umur pencen baru nak tergadah. Janganlah. Kita pencenkan perangai buruk, perangai bab maksiat. Berhentikanlah tempat-tempat maksiat. Kita rayu apa semua. Berhentikan tempat-tempat maksiat untuk kita balik pada keadaan asal kita. Bersih daripada balik pada Allah Ta'ala. Ni ayat 20-30 daripada surah Hud. Nak mengingatkan kita kalau balik Allah turun bukan satu tempat, seluruhnya. Betul lah. Satu lagi ayat kemungkinan saya tak ingat surah apa. Rata. Kaum tu jadi rata. Semua yang akan jadi rata. Kemungkinan kita pun akan jadi rata. Kemungkinan akan datang timbulnya kaum yang baru. Rata macam mana? Mungkin mati kesemuanya secara slowly. Macam sekarang lah. Slow, satu hari 18 orang, satu hari 20 orang, satu hari 21 orang. Ni di negara kita. Di negara lain beratus-ratus ribu. Slowly Allah ratakan. Dia tak gempakan, dia tak terjerkah dengan kuman, dengan virus tersebut. Pasal apa? Perangai kita yang tak nak berhenti dengan maksiat. Cuba tengok sekarang keadaan. Dengan TV, dengan internet, perangai maksiat. Tak habis lagi. Masih lagi seronok. Dah masuk ward pun masih main judi lagi. Boleh buka daun lagi. Tengah PKP lagi, nak buang masa, nak isi masa lapang, main judi, main mahjong, main Allah Akbar. Yang ada pula masih lagi nak maksiat dekat di hotel dia. Tengah-tengah PKP ni masih lagi nak buat maksiat. Masih lagi nak berkapal, masih lagi nak bercinta di sana tanpa bab halal. Masih lagi nak teruskan bab makanan yang haram. Kemana sebenarnya? Itu kena renung kita. Itu peringatan Allah Ta'ala, kata Nabi Nuh, memang akan turun bala. Dia sendiri tak boleh tolak bala kalau dia mengusir orang miskin tersebut yang nak mengaji. Bayangkan bab kita bimbang sampai datang ke masjid, ke surau ni kita bimbang, makin jauh kita dengan Allah. Bukan dengan Allah, dengan rumah Allah kita jauh dah sekarang. Itu kena renung kita. Kita teruskan ayat 31 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakum wala aqulu lillazi natazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminaz zalimin. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 31. Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu di sisiku ada perbendaharaan Allah. Dan tidaklah aku mendakwa mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Dan aku tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat. Dan aku juga tidak berkata terhadap orang-orang yang beriman yang kamu pandang hina itu, bahawa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam hati mereka.
Sesungguhnya aku jika bertindak demikian, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang zalim. Ini masih lagi dengan Nabi Nuh, masih lagi menerangkan kepada kaumnya tentang nak mengasingkan orang miskin, orang yang beriman dengan kaum yang al-malak tadi. Kaum yang sombong dengan orang miskin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok terjemah tafsiran Tuan Guru, wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib. Nabi Nuh berkata lagi, begitu juga aku tidak pernah berkata kepada kamu bahawa aku ada khazanah Tuhan dan anak-anak kunci kekayaan ada di tangan aku. Tidak, aku tidak pernah berkata begitu. Terimalah ajaran saya kerana kebenaran ajaran ini, tetapi jangan harap saya beri pitih ataupun duit, dan jangan harap kamu boleh menjadi orang kaya. Saya tidak pernah bercakap supaya tuan-tuan mengaji, belajar dengan saya kerana saya ada keramat boleh mengetahui kejadian akan berlaku petang ini ataupun petang esok. Tidak juga. Jaminan Nabi Nuh bukan boleh jadi kaya bila kita ni beriman. Tak. Itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia pun tak ada bab keramat, tak ada bab kelebihan yang hebat daripada dia. Tak ada. Dia cuma menjalankan amanat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya manusia biasa. Ni. Kelebihan saya berbanding tuan-tuan ialah kerana saya adalah Nabi dan tuan-tuan tidak. Keramat atau tidak, ghaib atau tidak, masalah yang kedua. Jika Tuhan beritahu saya, maka saya pun tahulah. Jika Tuhan tidak memberitahu saya, maka saya pun tidak tahu. Itu Nabi Nuh explain dekat kaumnya. Explain dekat kaum Nabi Nuh. Dia pun orang biasa. Nabi ni daripada orang yang biasa. Allah turunkan setiap kaum ni. Kaum ni Allah akan turunkan untuk betulkan kaum, untuk sampaikan kepada kaumnya. Diturunkan Nabi pada kaum tersebut. Nabi Nuh untuk kaum dia. Dia beritahu kelebihan saya berbanding tuan-tuan kerana saya Nabi dan tuan-tuan adalah tidak. Keramat ataupun tidak, ghaib atau tidak, semua itu masalah kedua. Tak ada pada dia. Allah beritahu pada dia, saya pun tahu. Allah tak bagi tahu, dia pun tak tahu. Itu dia cuma sampaikan. Sewaktu Ibrahim, Nabi Ibrahim, anak Nabi kita, sewaktu Ibrahim, anak Nabi kita Muhammad SAW wafat, anak Nabi kita Nabi Muhammad, nama dia Ibrahim, kebetulan berlaku gerhana matahari. Orang-orang kampung mengatakan kekeramatan Nabi Muhammad. Mereka menganggap bukan Nabi saja yang runsing, malah matahari juga turut runsing atas kematian itu. Gelap gugup dunia. Keramat sungguh Muhammad, tidak boleh main-main dengan dia. Lalu Nabi berkata, gerhana matahari ini tidak ada kaitan dengan kematian anak aku. Gerhana ini perkara lain. Kadang-kadang ni orang kadang dia tengok dia jadi keramat, ada kelebihan hebat. Tak. Nabi beritahu anaknya mati, tetap mati. Gerhana matahari tetap dengan gerhana matahari. Tak ada kaitan dengan kematian anak dia. Sepatutnya buat senyap-senyap sudahlah, kerana ini merupakan peluang yang baik bagi Nabi menaikkan imejnya. Tetapi Nabi tidak mahukan imej yang palsu. Begitu juga Nabi Nuh. Katanya, mengajilah, belajarlah dengan aku kerana aku ini adalah Nabi. Aku menyampaikan perkara yang betul. Aku menyampaikan perkara yang betul. Aku ada pitih atau tidak, ada pitih itu masalah lain. Dia sampaikan perkara yang benar, tapi bukan masalah duit. Ada duit atau duit itu masalah lain. Tapi yang penting ialah ilmu yang benar daripada Allah SWT untuk dia sampaikan. Dia suruh belajarlah. Maksudnya ingatkan kita, mengajilah. Mengajilah sebenarnya untuk kita mengenal Allah, menakuti Allah Ta'ala.
Kita takut, biar kita ada bab takut dengan Allah. Bila ada ilmu, kita makin lama makin takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala aqulu inni malakun. Aku tidak pernah cakap kepada orang-orang bahawa ini aku ini malaikat, dewa-dewa ataupun puaka. Aku ini orang serupa kamu juga. Kamu hendak terimalah. Kalau kamu tidak mau terima, itu kamu punya pasal. Tetapi yang tentunya aku mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada bagi pilihan langsung. Dia tak bagi can langsung. Nak terima, tak nak terima, sudah. Sama sekarang. Kita cakap macam-macam dah. Dengan dalil, dengan Quran, dengan apa semua. Kita serah kepada mereka. Tak boleh paksa. Bab ni kita tak boleh paksa. Kita pun tak boleh memaksa pun. Tak ada kuasa untuk memaksa. Bab agama penting. Yang penting kita sampaikan. Nak terima, tak nak terima, terpulang. Tu kamu punya pasal. Tetapi tentunya aku mendapat ilmu daripada Allah Ta'ala. Yakin kita dengan Allah Ta'ala, tak ada masalah. Kita serah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita nak keluar lah sekarang, bimbang dengan COVID. Kita niat, bismillahirrahmanirrahim, Allah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita serah terus pada Allah Ta'ala. Kita serah semuanya bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Surah Ghafir ayat 44. Tolong amalkan. Kita amalkan untuk kita biar serah terus pada Allah Ta'ala. Nak mengelak pun tak boleh. Benda dah ada di luar. Kemungkinan ada kat orang, kemungkinan ada terapung. Kita tak tahu, tapi kita serah pada Allah Ta'ala. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Amalkan tuan-tuan. Surah Ghafir ayat 44. Ataupun saya yang minggu lepas saya beritahu surah Yasin ayat 1 sampai 9 sebelum subuh. Surah Yasin ayat 1 sampai 9. Sampai waja'alna min baini aydihim saddan min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Niat minta Allah lindung kita daripada musuh yang nampak dan musuh yang tidak nampak. Musuh yang tidak nampak, jin, virus dan macam-macam. Musuh yang nampak, manusia, haiwan, macam-macam. Minta kepada Allah Ta'ala. Kita minta Allah Ta'ala. Bukan pakai tangkal, bukan pakai tak. Kita pakai mask tu, memanglah itu usaha kita. Kena pakai. Ikutlah SOP. Sanitizer. Semua kita minta kepada Allah Ta'ala. Tu kena renung kita bab-bab tu. Surah Yasin ayat 1 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa naik kenderaan antaranya. Tu. Insya-Allah. Yang ke perenggan akhir sekali terusnya. Okey. Wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira. Dan aku juga tidak pernah berkata kepada orang-orang yang kamu perlekehkan, yang mata kamu tengok orang itu dengan kehinaan. Kamu tengok dengan hujung mata kamu bahawa Allah SWT tidak akan beri kebajikan kepada mereka dan mereka tidak boleh masuk berapat dengan Tuhan. Nabi Nuh tak kata begitu. Aku tidak pernah kata begitu. Walaupun miskin tetapi mereka sentiasa mengaji, yakni belajar dengan aku dan mendengar ceramahku. Boleh jadi mereka lebih rapat dengan Tuhan berbanding dengan kamu yang kaya dan berpangkat tinggi. Itu Nabi Nuh beritahu. Jelas, ya. Tak kira dia miskin atau kaya, kalau dia mengaji betul-betul, dia akan rapat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita sekarang dengan keadaan sekarang kita cari jalan dekatkan dengan Allah Ta'ala. Jangan lari daripada Allah Ta'ala. Dekat maksudnya apa? Jauhkan maksiat. Berhenti buat maksiat. Cukup. Tutup semua. Benda yang Allah larang, benda yang Allah haramkan, berhentikan semua. Cara kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. The big boss yang kita patut taat.
Itu je. Nabi dah tak ada. Kita sendiri sekarang minta. Caranya kita dekat dengan Allah Ta'ala. Berhentilah bab maksiat. Nak ke mana kita? Dengan TV, dengan internet penuh. Macam-macam. Tak terurus. Masih menggelabah lagi. Adalah rancangan My Quran Time. Alhamdulillah. Teruskan. Yang cantik. Lebarkan. Luaskan. Pagi mengaji, sepatutnya mengaji. Pagi maksudnya. Tengah hari ada macam-macam program Quran. Program yang menguruskan kita dekat terus dengan Allah Ta'ala. Barulah Allah terima bab-bab kita yang sedang macam-macam masalah. Tapi kalau kita jauh dengan Allah Ta'ala, payah, tuan-tuan. Memang sepayah-payah. Bos besar, tak ada lain. Bos besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang sepatutnya kita dekat, rayu, rintih. Sepatutnya kita lakukan. Rapat atau tidak rapat dengan Tuhan, syurga atau tidak syurga, kedua-duanya bukan disebabkan oleh masalah kaya, miskin, pangkat, harta atau keturunan. Bahkan ianya disebabkan oleh keinginan seseorang manusia. Siapa yang hendaki berkendakkan kepada Allah Ta'ala, maka orang itu boleh masuk rapat walaupun dia miskin dan papa kedana sekalipun. Inilah dasar Islam sejak dahulu lagi, sampailah sekarang. Begitulah Islam, cantiknya Islam. InsyaAllah kita berhenti dahulu takat ni ayat 31. Kita akan sambung ayat 32 seterusnya. Kita join, sekarang dah masuk pukul 12, masuk kita join dengan My Quran Time yang tengah siaran langsung sekarang. Jom kita join My Quran Time, insyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwir a'malana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit ibana wa ahsi amalana wa si' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari amrina wa diyawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Taqasanna bizi wa jabarut wa tasamna malakut khallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairi asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiu alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabba anta aghizu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi ayat 31. Setelah petang ni insyaallah cuba doa kepada kami insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.